Pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Dr. Nur Azmi bin Ghazali, soalan nombor 1. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak datang dewan ditahan raman. Bila dah lapar, apa saja dimakan. Menteri Pendidikan Sri Yang Budiman. Soalan saya, soalan 1, sila jawabkan. Sila Yang Muhammad Menteri. Bagi ceria sikit pagi ni. Ya. Tuan Yang di-Pertua, terdapat 6 pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013-2025. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada hari ini Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru juga hari ini, Yang Berhormat Taiping pada 13 hari bulan, Yang Berhormat Ulu Langat pada 1 hari bulan, Yang Berhormat Libaran 8 hari bulan, dan Yang Berhormat Kapar juga 8 hari bulan 4. Oleh kerana pertanyaan yang dikemukakan adalah saling berkaitan, izinkan saya menjawab semua pertanyaan tersebut secara serentak. Sila. Yang di-Pertua, pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 telah pun melepasi setahun pelaksanaannya sejak dimulakan pada Januari 2013. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menggariskan bahawa inisiatif yang disediakan akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga tahun 2025, iaitu dengan melalui 3 gelombang. Gelombang 1 ialah daripada 2013 ke 2015, iaitu dalam gelombang 1 ialah untuk meningkatkan kualiti guru dan kemenjadian murid dengan memberi tumpuan kepada kemahiran berbahasa, kemahiran berfikir aras tinggi, dan teknologi komunikasi maklumat ataupun ICT. Untuk makluman Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru dan juga Ulu Langat, Taiping dan Libaran, selepas setahun PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dilaksanakan, terdapat beberapa inisiatif yang telah membuahkan hasil yang memberangsangkan. Ini termasuk peningkatan prestasi sekolah dalam peperiksaan UPSR dan PMR 2013, terutama di negeri Sabah dan juga Kedah. Ini ialah melalui inisiatif program transformasi daerah, iaitu memperkasakan sekolah-sekolah berprestasi rendah yang diletakkan di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah di negeri saya katakan tadi, di Sabah dan juga di Kedah, dan didapati grade purata negeri ataupun GPN bagi negeri-negeri tersebut meningkat, yang merupakan peningkatan yang terbaik sejak 10 tahun yang lepas. Contohnya, untuk UPSR, negeri Kedah meningkat GPN-nya daripada 2.33 kepada 2.27. Memang angkanya menurun, tapi sebenarnya perfect score dengan izin ialah 1. Jadi apabila angka indeks GPN itu rendah, ianya lebih baik. Untuk Sabah, ia meningkat daripada 2.83 kepada 2.76. Begitu juga PMR, Kedah meningkat daripada 2.81 kepada 2.73, dan untuk Sabah 3.01 kepada 2.95. Dan ini saya katakan tadi ialah peningkatan yang terbaik sejak 10 tahun yang lalu. Selain daripada itu, murid tahun 3 pada tahun lalu, iaitu darjah 3 lah kalau dahulu, masa saya sekolah dahulu, telah berjaya menunjukkan pencapaian 99.1% dalam penggunaan literasi bahasa Malaysia ataupun dalam membaca dan menulis, berbanding 93.2% semasa mereka berada di tahun 2. Dan pada tahun 2000, iaitu pada tahun 2012. Begitu juga dalam bidang penguasaan numerasi
ataupun penguasaan mengira telah menunjukkan peningkatan daripada 94.5% kepada 99.3%. Kementerian juga telah melaksanakan penilaian kompetensi kepada 61,000 guru bahasa Inggeris melalui Cambridge Placement Test, yang mana pada tahun lalu 5,010 guru option bahasa Inggeris telah mengikuti program peningkatan proficiency bahasa Inggeris ataupun PROACT, dan 73.3% guru-guru telah berjaya meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris kurang-kurangnya 1 band. Dan insya-Allah bermula pada bulan ini 9,000 lagi, bermula 17 Mac ini 9,000 guru lagi akan dilatih secara peringkat-peringkat untuk memastikan kemampuan mereka, untuk memastikan peningkatan proficiency bahasa Inggeris mereka. Yang di-Pertua, saya ingin menegaskan bahawa PPPM yang telah dilaksanakan ini melibatkan semua sekolah di bawah kawalan kementerian. Ini kerana telah menjadi tanggungjawab kementerian untuk memastikan semua sekolah yang mengikuti sistem pendidikan kebangsaan terlibat secara langsung dan tidak boleh dipinggirkan atau diabaikan sama sekali. Sehingga kini, kementerian telah memperuntukkan sebanyak 500 juta ringgit untuk pelaksanaan PPPM bagi gelombang 1 dan meliputi antaranya program-program saya katakan tadi, latihan guru, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun HOTS, ini panas sikit ni, program transformasi daerah dan juga pelaksanaan TIMMS dan juga PISA. Kita sedar dalam merencanakan sesuatu pastinya ada rintangan ataupun halangan. Seperti yang kita lihat bahawa jumlah guru yang berprofisiensi berbahasa Inggeris tadi agak ramai, lebih 40,000 orang, dan mereka perlu dilatih. Satu jumlah yang besar perlu dilatih dalam jangka masa yang pendek. Kita tahu juga ada akses internet di kawasan pedalaman yang telah dapat dicapai dengan baik, dan kita tahu juga bahawa ada kefahaman tentang pelaksanaan PBS dan pelaksanaannya yang perlu ditambah baik. Yang di-Pertua, saya yakin dengan apa yang dilaksanakan, matlamat untuk mentransformasi sistem pendidikan negara dapat direalisasikan. Untuk makluman yang berhormat kapa, PPPM yang digubah dilaksanakan ini merupakan strategi utama untuk memastikan pembangunan modal insan negara bukan sahaja dapat memenuhi keperluan sumber manusia, tapi mampu memainkan peranan untuk membangun dan memacu pembangunan negara bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020 nanti. Bagan Serai. Yes. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Landscape persaingan global masa kini adalah satu perkara yang telah menjadi semakin sengit. Malah struktur ekonomi hari ini berkehendakkan modal insan yang berkualiti tinggi. Proses globalisasi dan kemajuan teknologi yang pantas telah memberi satu cabaran baru kepada kita untuk kekal cemerlang. Soalan tambahan saya, bagaimanakah keberhasilan 11 anjakan di dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia ini dapat menghasilkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri menepati keperluan struktur ekonomi dan cabaran baru ini, dan apakah pengisian baru di dalam kurikulum pendidikan yang akan diperkenalkan untuk memastikan keberhasilan ini tercapai, serta apakah pencapaian-pencapaian lain yang YB Menteri kongsikan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Yes. Yang berhormat, saya dah katakan tadi bahawa oleh kerana landscape, sebab itulah kita mengadakan pelan pembangunan pendidikan yang baru, kerana landscape pembangunan global yang telah berubah. Oleh itu fokus yang kita beri ialah untuk memastikan agar pelajar-pelajar kita dapat berfikir aras tinggi. Ataupun saya katakan tadi dengan izin HOTS, Higher Order Thinking Skill, berfikir aras tinggi. Dan juga
antara yang dikatakan kelemahan kita ialah dalam bidang bahasa Inggeris. Ini juga telah dipertingkatkan dengan melalui penambahbaikan program-program proficiency dalam bahasa Inggeris yang sedang dilaksanakan kepada 40,000 guru-guru seluruh negara. Tidak ketinggalan dalam bidang ICT, tidak ketinggalan juga kerjasama daripada guru-guru, daripada ibu bapa dan juga NGO untuk meningkatkan peranan mereka di sekolah-sekolah. Dan saya juga ingin mengatakan sini bahawa ada beberapa lagi pencapaian yang saya tak sebut tadi, ialah antaranya ialah peningkatan latihan teknikal, di mana pada tahun lalu kita lihat peningkatan 4.61% dalam bidang teknikal yang meliputi 41,872 orang pelajar. Dan kita lihat juga dalam pengambilan guru-guru. Pada apabila kita membuat pengambilan, hanya guru-guru yang sekurang-kurangnya mendapat 5A akan diambil untuk menjadi guru, dan 30% daripadanya ialah mereka-mereka yang mendapat 7A minima di dalam peperiksaan SPM. 9.2% murid berkeperluan khas kini mendaftar kerana adanya kelengkapan baru yang telah dilaksanakan. Juga kita lihat perwakilan kuasa kepada GPN, di mana GPN diberi kuasa yang lebih banyak, desentralisasi dilaksanakan bagi projek-projek 5 juta ke bawah daripada 500,000 dalam kontrak perkhidmatan dan bekalan, sehingga agar mereka dapat melaksanakan program-program itu dengan lebih baik. Dan juga kita lihat dalam enrolment prasekolah ada peningkatan sebanyak 3%, di mana enrolment prasekolah telah meningkat kepada tahap 81.71%. Itu antara kejayaan-kejayaan yang telah dapat dicapai sejak 1 tahun yang lalu. Ya, Lembah Pantai. Terima kasih untuk speaker, terima kasih Mak Menteri jawapan. Saya sama baik apabila Mak Menteri menyebut tentang kemaskini program PBS yang sedang langsungkan, kerana hampir 6 bulan isu program PBS ini yang tempang telah dibangkitkan bukan sahaja oleh ahli-ahli parlimen tapi juga pada guru. Saya merujuk kepada kenyataan Timbalan Menteri Pendidikan sekitar 8 Mac 2014 dalam sesi maklum balas Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dinyatakan Menteri kemungkinan akan menunda program PBS sehinggalah awal April. Persoalan saya, bila masa kementerian menyedari ada lebih kurang 10,000 aduan daripada para guru tentang kesusahan program ini, kenapakah kementerian masih lagi mengambil tindakan menukar seorang guru nama Muhammad Nur Izzat Muhammad Johari yang telah mengetahui satu demonstrasi melawan PBS kerana kecacatan sistem tersebut? Dan adakah kementerian akan menarik balik keputusan ini seiring dengan sejajar dengan hasrat mendapatkan sokongan padu daripada para guru untuk menyokong Pelan Pembangunan? Kerana pada saya hasrat utama adalah untuk mendapatkan dokongan dan mendengar para guru. Saya pinta Menteri untuk memberikan maklum balas kerana para guru sudah terdesak lebih 6 bulan menyatakan rungutan tentang program PBS, tetapi Menteri terus juga dan sekarang akhirnya diakui bersalah kerana apa? April baru hendak dikemaskinikan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ada dua perkara yang perlu kita faham, bahawa PBS itu ialah pentaksiran berasaskan sekolah. Itu asasnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin ialah school based assessment, pentaksiran yang berasaskan sekolah. Dan dalam saya tahu Mama, anak saya pergi sekolah kebangsaan yang saya tanya. Please, straight to the point. Terima kasih. Biar saya jawab dulu. Okay. Kerana kita bercakap pasal PBS, masih ramai lagi yang tidak faham apa itu PBS, yang merupakan pentafsiran yang berasaskan sekolah. Ada 3 komponen PBS. Satunya ialah pentafsiran itu sendiri. Satunya pentafsiran pusat, yang mana adanya peperiksaan UPSR, adanya peperiksaan SPM. Keduanya ialah pentafsiran peringkat sekolah, school based assessment. Itu untuk peperiksaannya. Dan yang keduanya ialah psikometrik,
Yang mana ia merupakan, kalau dilaksanakan sepenuhnya, merupakan negara pertama dalam dunia yang menggunakan sekolah seluruh negara menggunakan pentaksiran psikometrik untuk menganalisa kecenderungan anak-anak kita semasa mereka masih lagi di bangku sekolah. Ketiganya ialah pentaksiran pembangunan mereka dalam bentuk jasmani, emosi, rohani, sosial dan juga intelek anak-anak kita itu sendiri. Jadi ini asas yang menjadi persoalan masa kini ialah perlaksanaannya. Kerana dahulu pun memang kita, kerajaan atau kementerian beralih kepada sistem PBS ini kerana ramai yang mengatakan sistem kita terlalu berorientasikan peperiksaan. Jadi kita beralih kepada satu sistem yang memberi kepentingan, memberi hak lebih kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakannya. Itu asasnya. Dan mungkin timbul, saya mengaku bahawa mungkin timbul isu-isu dalam pelaksanaannya kerana di dalam usaha kita untuk melaksanakannya, kita menjadi lebih terlalu overzealous. Maaf, izin betul. Perlu terlalu banyak evidence, descriptor untuk dimasukkan sehingga berlakunya isu talian yang tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Sebab itulah insya-Allah apabila diumumkan sebelum 1 April yang dijanjikan oleh Timbalan Menteri tersebut, yang amat berhormat, Timbalan Perdana Menteri akan mengumumkan satu sistem PBS bentuk baru yang mesra guru, fokus kepada pengajaran. PBS bentuk baru, mesra guru, fokus kepada pengajaran. InsyaAllah ia akan dapat memberi satu input yang lebih baik kepada semua anak-anak kita, pelajar-pelajar semasa di sekolah. Berhubung dengan guru tadi, dia katakan yang telah diambil tindakan itu yang di peringkat PPD. Dia di peringkat daerah memang PPD ada kuasa untuk buat keputusan mereka tanpa merujuk. Apabila dilihat ada salah laku, apa juga guru, ya PPD akan mengambil tindakan kepada siapa yang dirasakan perlu diambil tindakan. Ya. Saya jemput Tuan Sim Tong Him, soalan nombor 2. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Kota Melaka, soalan nombor 2. Sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman mandat Prima bagi tahun 2013 dan 2014 adalah menyediakan 80,000 unit rumah masing-masing setiap tahun. Tumpuan pembangunan Prima adalah di bandar-bandar besar dan pinggiran bandar di seluruh negara. Pada masa kini, projek-projek Prima sedang dilaksanakan di pelbagai peringkat. Setengah daripadanya sedang di dalam proses penilaian dan perancangan, memperoleh kelulusan dari pihak berkaitan serta dalam peringkat pembinaan. Jumlah rumah Prima yang ditawarkan adalah di antara RM100,000 sehingga RM400,000. Dan ianya tertakluk kepada lokasi dan juga jenis spesifikasi rumah berkenaan. Dalam erti kata yang lain, harga rumah Prima adalah mencecah 20% lebih rendah berbanding dengan harga pasar rumah yang mempunyai spesifikasi yang sama di kawasan persekitaran projek perumahan Prima tersebut. Prima sedang mengapasi beberapa lokasi di Melaka dan sedang giat menjalankan kajian mengenai analisis pasaran dan permintaan di kawasan tersebut untuk memastikan pembangunan adalah feasible dengan izin. InsyaAllah mesyuarat anggota Prima akan datang pada minggu ini akan melihat beberapa cadangan pembangunan di Melaka. Jenis pembangunan yang dicadangkan adalah rumah pangsapuri dan juga rumah teres. Manakala cadangan pembangunan masih di peringkat awal, Prima masih belum menetapkan harga jualan bagi cadangan pembangunan di kawasan tersebut. Ya, Kota Melaka. Terima kasih Yang Menteri. Terima kasih Yang Datuk Yang di-Pertua. Memandangkan tanah pembangunan di bandar dan pinggir bandar amatlah terhad, terutama di negeri Melaka, dan kos terlampau tinggi. Saya ingin tanya, bagaimanakah Prima dapat mengatasikan tentang masalah ini, dan juga bagaimana adakah ambil kira tentang impak dan kesan selepas pelaksanaan GST tahun depan. Saya ingin tanya juga Yang Menteri, katakan harga 100,000 dan sampai 400,000
di negeri Melaka saya ingat dah, kita dalam bandar atau pinggir bandar, kita takkan dapatkan harga yang berkualiti, sederhana dan atas ini dengan harga sebegini. Sebab tu bagaimana Prima akan mengatasikan masalah ini? Terima kasih. Yang berhormat, yang pertama sekali, ini janji kita bahawa harga mesti kurang 20% daripada harga pasaran. Yang keduanya, kita bina di pinggir bandar, bukan dalam Kota Melaka. Kota Melaka tidak mungkin kita dapat harga yang berkenaan, iaitu di pinggir bandar. Jadi dalam mesyuarat yang akan datang, kita telah pun kena pasti di Melaka dan juga Terengganu. Sekarang cuma Melaka dan Terengganu yang belum membina lagi. Jadi saya tahu keadaannya agak sukar bagi setengah tempat, tetapi kita akan terus melaksanakan janji kita, iaitu 80,000 unit pada 2013 dan 80,000 unit 2014 dan seterusnya, di mana kita cuba sedaya upaya untuk mengenal pasti di pinggiran bandar. Jadi kita tahu bahawa pinggiran bandar sebenarnya akan jadi bandar di akhirnya. Jadi sekurang-kurangnya orang-orang yang melanggani Prima dapat bersama di bandar dalam kriteria yang telah ditetapkan. Jadi memang sukar, tapi kita sedang berusaha supaya harga kurang 20% daripada harga pasaran dapat dilaksanakan dan kawasan pinggiran bandar. Saya boleh umumkan pada minggu depan selepas mesyuarat Prima, unit rumah yang akan dibina di Melaka, dan insya-Allah kita akan cuba kena pasti harga dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan. Ya, Berwas. Terima kasih Datuk Endi Petua. Saya nak tanya Menteri, sama ada kerajaan persekutuan yang merupakan kerajaan Barisan Nasional bercadang memberhentikan tindakan kerajaan Barisan Nasional di Perak yang tahun ini telah membuat keputusan menaikkan cukai ke atas rumah yang hendak dibina dari pengiran saya sekurang-kurangnya antara 50,000 ke 100,000 untuk setiap unit. Ini melanggar niat kerajaan untuk membolehkan rakyat membeli rumah yang mampu. Pada tahun ini, yang Januari ini, di negeri Perak, kerajaan negeri Perak telah pun meluluskan cukai pembangunan development charge dengan izin, di mana kerajaan tempatan akan mengenakan cukai 25% ke atas nilai tanah dari pertanian apabila telah ditukar kepada tanah pembangunan 25%. Ini jumlah adalah tambahan kepada premium apabila sesuatu tanah yang sedia ada ni ditukar kepada tanah pembangunan. Tambahan ini membebankan rakyat. Adakah kerajaan persekutuan melalui influence dengan izin pihak kerajaan Barisan Nasional memberhentikan polisi yang bertentangan dengan hasrat kerajaan membolehkan rakyat membeli rumah kediaman dengan harga yang lebih rendah? Terima kasih. Ya, terpulang pada Menteri nak menjawab tidak kerana isu Prima ni. Ya. Saya nak beritahu bahawa di Perak kita akan membina 2,580 Prima. Berhubung dengan soalan yang berhormat, ini adalah berkaitan dengan kerajaan tempatan. InsyaAllah ianya melibatkan kementerian yang lain. Tetapi saya nak kena sebut di sini bahawa kerajaan Barisan Nasional tidak pernah buat kerja-kerja yang nampak membebankan rakyat. Kita sentiasa tapi ini pada bila-bila masa ini memberi hakikat keadilan kepada rakyat. Ya, Berwas. Serupa bagi peluang pada Menteri menjawab. Kata maksud Berwas, tak boleh macam ni. Saya cuma nak beritahu bahawa adalah tidak adil mengatakan sesuatu yang kita hanya dapat maklumat pada hari ini. Dan kerana satu, kita akan tuduh kerajaan Barisan Nasional tidak adil. Cuba lihat, kami sebagai ahli parlimen datang ke parlimen mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Hari pertama kami pakai number 1 dress. Kemarin kami datang parlimen, tetapi pembangkang tak datang parlimen. Kita nak perjuangkan keadilan, tetapi kita sendiri sudah melanggar peraturan untuk memperjuangkan tak keadilan. pakai number 1 dress tapi Parlimen pakai ikut peraturan juga.
ada peraturan membenarkan tak pakai nombor 1 rest. Kalau menteri tak puas hati, isu rumah, tukarlah harga peraturan. rumah naik. Tukar Menteri. Ni. Salam Beruas Ipoh Timur. Salam. Salam. Ya, Menteri. Salam. Ada masalah tak? Menteri cukup, Menteri. Cukup lah. Cukup. Ya. Terima kasih. Saya jemput Datuk Syafawi bin Ahmad Wasali, soalan nombor 3. Tanam ubi di kebun belukar, ubi rebus cecah mentega. Yang berhormat Datuk Speaker, soalan saya nombor 3. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Sipitang yang menanyakan soalan. Datuk Yang Dipertua, saya memohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Tanah Merah pada 20 Mac 2014, Yang Berhormat Kuala Selangor yang bertarikh pada 2 April 2014, Yang Berhormat Kuala Kedah yang bertarikh pada 7 April 2014, Yang Berhormat Parit Buntar, Yang Berhormat Sekijang, Yang Berhormat Kangar, Yang Berhormat Kubang Krian yang bertarikh pada 8 April 2014 kerana ia menyentuh perkara yang sama iaitu isu-isu berkaitan penyalahgunaan media sosial dan kandungan internet. Terima kasih. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pihak kementerian ini melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain dalam menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan media sosial dan penyalahgunaan internet. Ini kerana Akta Komunikasi dan Multimedia ataupun AKM 1998 bukanlah satu-satunya undang-undang yang terpakai dalam menangani penyalahgunaan media sosial dan internet. Antara undang-undang lain yang terpakai adalah Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957, Kanun Keseksaan dan Akta Jenayah Komputer 1998 dan Enactment Jenayah Syariah. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, dalam menangani penyalahgunaan internet, tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak SKMM bagi menangani masalah ini adalah dengan mengenal pasti jenis kesalahan yang telah dilakukan, pertamanya, mengenal pasti suspek untuk dibuat siasatan dan seterusnya dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk pendakwaan. Siasatan yang dilakukan adalah biasanya secara kerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain seperti PDRM apabila ianya mencetuskan api perkauman, JAKIM apabila ianya berkaitan dengan isu-isu agama, Bank Negara dan lain-lain mengikut jenis kes. Tempoh siasatan adalah bergantung kepada tahap kerumitan sesuatu kes. Bagi tempoh Januari hingga Februari 2014, sejumlah 17 aduan telah diterima oleh pihak SKMM di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 4 kertas siasatan telah pun dibuka. Baki 13 aduan telah diambil tindakan yang sama ada untuk sekatan ataupun melaporkan penyalahgunaan kepada pentadbir laman sesawang dan juga dirujuk kepada agensi penguatkuasaan yang lain. Sehingga kini sebanyak 20 kes telah dibawa di mahkamah bagi kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, antaranya suspek yang bertindak memaparkan komen yang bersifat jelek dalam blog terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah mengaku salah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM10,000 di bawah Seksyen 233 AKM 1998. Pihak kerajaan memandang serius isu penyalahgunaan internet dan beberapa langkah telah pun diambil. Antaranya keperluan mengkaji semula kebekasanan akta tersebut, memberikan taklimat terhadap agensi penguatkuasa dan juga kempen kesedaran media sosial. Di kesempatan ini juga pihak kementerian ingin mengingatkan kepada semua pengguna internet di mana-mana media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya agar sentiasa berwaspada dan mengamalkan etika yang betul terutamanya ketika negara ini sedang menghadapi cabaran dalam menangani kehilangan pesawat MH370. Penyebaran maklumat daripada mana-mana sumber yang diragui dan tidak diiktiraf bukan saja boleh menyebabkan kebimbangan dan menjejaskan siasatan tetapi juga boleh menghiris perasaan keluarga dan kenalan mangsa yang terlibat dalam insiden ini. Dalam kes-kes yang tertentu yang dikira melampaui batas dan menyebabkan satu pihak merasa jelek
terancam difitnah dan sebagainya, dan seterusnya pihak tersebut boleh melakukan aduan kepada pihak berwajib seperti SKMM, maka tindakan berdasarkan undang-undang yang saya telah maklumkan boleh diambil. Jadi sekali lagi pihak kementerian menyeru kerjasama semua rakyat Malaysia agar tidak sibuk menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sah, sebaliknya sama-sama mendoakan kejayaan misi search and rescue yang dijalankan dan semoga MH370 ditemui dengan selamat, insyaAllah. Ya, Sepitang. Terima kasih untuk speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Isu penyalahgunaan media sosial khususnya perlu dibendung. Kita melihat ianya begitu berluasa, termasuk insiden kehilangan misteri pesawat Boeing 777-200 MH370. Nampaknya terlalu ramai wartawan, termasuk wartawan misteri, yang memuat naik dalam media sosial ini. Ada yang menggunakan akaun palsu di Twitter yang menyamar sebagai ahli keluarga salah seorang penumpang MH370 yang hilang. Ada juga yang mengaibkan, justru dirasakan ia perlu diberhentikan segera. Berdoalah kita agar ianya dapat diselesaikan dengan segera. Adakah kerajaan mempunyai kaedah, soalan saya, dalam mengenal pasti dan menjejaki pemilik akaun palsu dalam media sosial ini? Berapakah jumlah kes jenayah cyber yang telah disiasat melibatkan penggunaan akaun palsu dalam media? Dan kenapakah tindakan penguatkuasaan undang-undang begitu slow terhadap penggunaan media sosial, penyalahgunaan media sosial di negara ini? Apakah masalahnya agensi penguatkuasa kurang atau kurang bertaring, khususnya dalam penyalahgunaan media sosial yang membangkitkan isu-isu agama, perkauman yang membawa kepada pertelagahan? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya ada beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Sepitang telah pun saya menjawab. Dan sebagai penambahan untuk makluman Yang Berhormat, untuk kes yang melibatkan MH370, pihak Suruhanjaya Komunikasi telah menerima sebanyak lebih kurang 5 aduan setakat ni, di mana seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat, memang betul ada terdapat beberapa remaja yang telah menyalahgunakan dengan mengadakan akaun Facebook yang palsu. Dan untuk makluman ahli Yang Berhormat juga, secara dasarnya response time ataupun tempoh yang diambil biasanya antara 3 hingga 7 hari selepas aduan diterima. Walau bagaimanapun terdapat juga kes yang memerlukan response time dengan izin yang lebih lama bergantung kepada tahap kerumitan kes tersebut. Sebagai contoh untuk ahli-ahli Yang Berhormat, bagi kes yang melibatkan data yang berpekalan di luar negara, pihak kementerian melalui SKMM harus memohon kepada pemilik data seperti Facebook ataupun Google untuk mendapatkan maklumat terlebih dahulu sebelum sesuatu siasatan akan diambil. Terima kasih. Ya, Kepung. Ya, Datuk Yang Dipertua, soalan tambahan. Ini soal jawab tu Yang Berhormat. Ya, Datuk Yang Dipertua, setakat manakah itu dasar terbuka terhadap media sosial akan terjamin dan bagaimana pihak berkuasa dapat mengendalikan para penyalahkuasa yang datang daripada seberang laut? Ya, boleh belajar daripada Kepung macam mana nak tanya soalan. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Padat. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Sebenarnya untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pendirian dan jaminan yang diberikan menerusi MSC Bill of Guarantee dengan izin dan peruntukan subsection 3 Akta Komunikasi Multimedia memang tidak ada penapisan internet, tetapi ianya tidak membolehkan mana-mana pihak dengan sewenang-wenangnya menulis apa-apa kritikan dan komen-komen di laman seseorang.
Dan seperti yang saya maklumkan tadi, pihak kementerian bersama dengan agensi-agensi yang lain biasanya akan bekerjasama bagi menangani isu-isu yang biasanya ditimbulkan di laman sesawang. Jadi saya percaya dari pihak kita sendiri, kita memang tidak memandang ringan tentang isu-isu ini. Cuma seperti yang saya dimaklumkan tadi, bahawa kebanyakan prosesnya akan melalui beberapa proses yang kita sedia maklum, iaitu kadang-kala berperkara di luar negara yang memerlukan pertolongan daripada agensi di luar negara tersebut. Terima kasih. Ya, temeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Saya merujuk kepada laporan The Star untuk 15 Februari yang lalu. Di bawah tajuk Criminal Targeting Cyberspace. Statistik telah dikeluarkan oleh pihak polis. Kes-kes penipuan e-commerce telah meningkat kira-kira sekali ganda daripada 238 kes pada tahun 2012 kepada 509 kes pada tahun 2013. Jadi kebimbangan saya bukan hanya tertumpu kepada soal perniagaan itu, tetapi berkembangnya jenayah cyber yang mungkin juga boleh menyerang sistem pertahanan negara seperti pernah berlaku dalam isu Titan Rain di Amerika Syarikat pada tahun 2003, Estonian cyber war di Eropah pada tahun 2007. Jadi saya bimbang nanti dia boleh menyerang sistem pertahanan dan juga keselamatan negara. Mungkin dalam misteri MH370 boleh mengganggu radar pengesan dan seumpamanya. Jadi apakah perkembangan terkini yang saya nak tanya tentang sekretariat perkongsian multilateral antarabangsa yang pernah untuk menentang keganasan cyber yang pernah ditubuhkan di Cyberjaya pada tahun 2008, tak saya, Impact, yang saya dipahamkan telah diluluskan peruntukan grant sebanyak 13 juta dolar Amerika. Jadi apakah perkembangannya, fungsinya, kejayaannya terhadap sekretariat ini? Wallahualam. Kalau tak ada maklumat boleh jawapan bertulis. Sila Menteri. Terima kasih Muhammad. Saya mohon untuk menjawab secara bertulis kerana saya tidak ada maklumat terkait. Ya, terima kasih. Saya jemput Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kita manusia yang mulia, jangan menghukum terlalu cepat. Kasih negara, kasih setia. Soalan saya, soalan nombor 4. Itu cara berpantunnya, betul? Yeah. Sila. Datuk Yang di-Pertua, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama kawanku seorang? Ya. Saya tak tahu pantun apa itu yang saya tahu. Ya. Sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, pada masa kini inventory aset operasi APMM memiliki 71 buah kapal, iaitu 11 kelas kapal dan 162 buah bot, 8 kelas bot. Bagi aset operasi udara pula, APMM memiliki 6 buah helikopter, iaitu 3 buah AW139 dan 3 buah Dolphin AS365 dan 2 buah pesawat amfibia, iaitu Bombardier CL415. Konsep operasi APMM dilaksanakan secara 24/7 dengan penugasan sebanyak 8 vessel di wilayah utara, 7 vessel di wilayah selatan, 7 vessel di wilayah timur, 6 vessel di wilayah Sarawak dan 14 vessel dioperasikan di wilayah Sabah meliputi S-Zone secara 24/7. Keseluruhan jumlah vessel yang beroperasi setiap waktu di seluruh perairan zon maritim Malaysia ialah sebanyak 42 buah. Bagi aset operasi udara pula, 4 helikopter, iaitu 2 buah AW139 dan 2 buah Dolphin AS365 dan 2 buah pesawat amfibia sentiasa diletakkan dalam keadaan kesiagaan dan boleh diterbangkan pada bila-bila masa sekiranya diperlukan, selain daripada penugasan untuk pengawasan dan latihan. Dalam usaha APMM meningkatkan kesiagaan dan operasi, agensi ini terpaksa menghadapi kekangan beroperasi di laut kerana banyak aset operasi laut yang berusia dan usang mengakibatkan kerosakan sering berlaku.
kerosakan kapal semasa beroperasi di laut mengakibatkan hubungan komunikasi terputus dan ia turut membahayakan anggota sekiranya berlaku lintas pintas ataupun kebocoran kepada kapal. Sebanyak 50 buah kapal APMM telah berusia lebih 30 tahun, iaitu 62.5% daripada keseluruhan aset yang dimiliki. Bahkan 15 buah kapal daripada kelas sipadan yang diwarisi daripada TLDM telah berusia 50 tahun, yang mana 7 buah perlu dilupuskan pada tahun ini, manakala 9 buah kapal kelas PX Wooden Hull daripada pasukan polis Marine berusia 44 tahun telah dilupuskan pada tahun 2013. APMM akan berusaha untuk mendapatkan kapal baru melalui program pelan penggantian kapal yang dapat dan diharap dapat disediakan peruntukan agar agensi ini dapat beroperasi dengan berkesan demi memastikan zon maritim Malaysia sentiasa aman dan selamat. Terima kasih. Ya, sila Parik Buntar. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Saya rasa soalan saya itu bertujuan untuk mengukuhkan lagi keselamatan samudera raya kita, di mana kalau mengikut jawapan Menteri tadi mengakui bahawa hampir 51 bot kapal itu yang berumur yang lebih daripada had tempoh. Jadi walaupun saya rasa dalam laporan audit telah 2011, 2012 telah berapa kali highlightkan benda ini, sedangkan maritim ini adalah kumpulan daripada 8 agensi yang menjaga lebih kurang 614,000 km persegi lautan kita. Jadi saya minta kepada kerajaan supaya diambil segera tindakan ini, khususnya dalam berhadapan dengan piracy, perompakan di laut, yang mana saya minta dalam soalan tambahan saya ini, adakah statistik yang menunjukkan kurangnya atau tambahnya kejadian perompakan di laut, termasuklah isu hari ini iaitu MH370. Kalaulah disebut bahawa kita mempunyai bot yang agak bermasalah penyelenggaraannya sebenarnya, bagaimanakah search and rescue operation yang nak dilakukan itu dapat betul-betul berkesan untuk mencari mangsa-mangsa. Dan saya juga ingin mencadangkan, adakah Menteri bersetuju soalan saya yang akhir, iaitu hari ini search and rescue team ini diketuai oleh pengarah DCA dan jawapan yang diberi serta maklumatnya huru-hara dan kelangkabut. Setujukah kalau Perdana Menteri kita sendiri yang lead SAR ini, search and rescue, supaya maklumat itu tidak kelangkabut dan kita dapat sumber yang tepat daripada mulutnya? Ya, sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, saya berterima kasih di atas sokongan padu pihak daripada Yang Berhormat, dan kita harap semua pihak akan beri sokongan yang padu dalam penggantian bot yang akan dilaksanakan dari masa ke semasa. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, walaupun dalam keadaan demikian rupa, kita tahu bahawa walaupun bot selamanya 30 tahun dia kira agak umur, tapi kita mampu mengendalikan bot 50 tahun. Mungkin melalui maintenance dan lain-lain lagi membolehkan bot itu masih boleh beroperasi macam orang, macam manusia juga yang masih boleh beroperasi setelah 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Walaupun pada masa sekarang kita mampu untuk menghadapi, cuma dengan kekangan dan kekurangan. Untuk maklumat Yang Berhormat, jumlah tangkapan bagi 2014 yang baru-baru ni terdapat 121 kes tangkapan dari pelbagai kesalahan, 8 kes pencerobohan bot nelayan asing, 4 bot Vietnam, 2 bot Indonesia dan 2 bot Thailand, dan tidak ada kes rombakan. Jadi untuk KPI Menteri untuk kes rombakan 100%, 105% sebenarnya. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, berhubung dengan SCR atau Search and Rescue untuk MH370, APM adalah merupakan agensi yang pertama sampai di tempat kejadian, oleh kerana kita beroperasi, memang beroperasi dan di kawasan berkenaan, dan kita telah menggerakkan aset kita untuk sampai ke tempat tersebut lebih awal. Sumbangan agensi APMM dalam mencari dan menyelamat MH370 ialah seperti berikut. Sektor Laut Cina Selatan, APMM telah melaksanakan SAR seluas 200 batu nautika radius dari titik datum
iaitu Last Known Aircraft Position yang melibatkan 5 aset laut dan 3 pesawat udara. Bagi sektor Selat Melaka, APMM telah melaksanakan operasi SAR seluas 70 batu nautika persegi dari Pulau Jarak yang melibatkan 6 buah aset laut dan 1 pesawat udara. Sektor Pulau Kapas, ini berdasarkan laporan polis daripada seorang petani, APM telah melaksanakan operasi SAR merangkumi kawasan seluas 60 batu nautika persegi dari Pulau Kapas titik datum menggunakan 4 aset laut dan juga sebuah pesawat udara. Kita juga mendapat beberapa maklumat terkini. Ini saya tidak boleh maklumkan bagi pihak kementerian yang lain sebab ini telah diselaraskan melalui DCA. Tapi saya nak maklumkan beberapa maklumat yang kita dapat, kita maklumkan kepada pihak bilik gerakan, dan hari ini kita akan bergerak ke kawasan di selatan Thailand dan juga di kawasan Pulau Andaman, termasuk juga yang ni banjaran titik wangsa ni APM tak boleh masuk sebab di kawasan TUDM. Jadi walaupun saya nak beritahu tentang search and rescue bagi MH370, usaha telah dibuat dengan begitu hebat, terutamanya bila negara-negara lain juga sama-sama membantu kita, termasuk di Singapura, Vietnam, China, USA, Taiwan dan juga Australia. Jadi yang ada kepada kita semua ialah berdoa semoga Allah SWT memudahkan usaha-usaha kita. Terima kasih. Ya, Kuala Nurus. Ya, terima kasih yang dipertua. Isu maritim ini bukan setakat isu kapal, tapi isu prasarana. Berlaku isu kapal terbang MH370, maka semua orang celek mata tentang kepentingan prasarana, terutamanya di kawasan Laut Cina Selatan. Saya dapat maklumat bahawa kalau kapal perang rosak di perairan Laut Cina Selatan, terpaksa ditunda hingga sampai ke Lumut melalui perairan Singapura kerana tidak ada satu pusat maritim yang betul-betul berfungsi dengan baik, dengan kelengkapan yang cukup di sebelah daripada Terengganu hingga ke Johor atau dari Kelantan hingga ke Johor. Isu persoalan saya ialah, adakah kerajaan mempunyai hasrat merancang lebih jauh untuk mewujudkan prasarana yang lengkap bagi maritim di sebelah Laut Cina Selatan? Sedangkan maklumat yang saya dapat, ada satu syarikat yang telah menghantar paper apply grant 70 juta kepada kerajaan pusat, diluluskan, tetapi kerajaan negeri Terengganu membantah. Sedangkan prasarana di bandar Kuala Terengganu dengan penambakan lauk, muara dan sebagainya yang telah mencecah ratusan juta ringgit dibelanjakan, tapi akhirnya gagal untuk dijadikan paling kurang tempat yang menyediakan prasarana lengkap bagi maritim. Soalan saya, terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, yang pertamanya, kapal-kapal kita bukan kapal perang. Kita kapal yang menjaga keselamatan dan kelengkapan ialah kelengkapan untuk tujuan tersebut. Tapi kapal-kapal yang menjaga kedaulatan negara, TLDM, dia menyediakan kelengkapan perang. Walaupun kita menyediakan senjata ringan dan sebagainya, ini adalah lebih kepada untuk tujuan keselamatan. Berhubung dengan prasarana, yang pertama sekali kita akan tingkatkan aset kita. Kemudian yang keduanya, operasi kita daripada Tok Bali, Kelantan itu sudah pasti akan diperbesarkan kerana APMM bila ditubuhkan dengan serta-merta dan terdapat aset yang telah diberi kepada APMM. Jadi kita setengah tempat kita terpaksa sewa daripada individu dan sebagainya. Dan lain lagi, yang penting ialah APMM telah berjaya untuk memulakan operasi dia. Jadi macam di Kelantan saya sebut kita ada Tok Bali, tempat yang boleh kita perbaiki. Di Kelantan, di Tanjung Gelang dan juga di Johor, di Pulau Sedili. Berhubung dengan tentera laut itu sudah pasti Lumut, dan saya boleh jawab secara bertulis oleh menteri yang berkenaan. Tetapi di pihak PMM
usaha dan perancangan telah dibuat untuk memastikan supaya kita mempunyai tempat sendiri untuk mengendalikan operasi dan juga penyelenggaraan. Benda ini bukan dibiarkan berlalu begitu saja. Benda ini dirancang dan ditimbulkan tiap-tiap hari. Sebab kita tahu bahawa kapal kita setengah yang berusia lewat itu, dia sering rosak, tetapi kita terus beroperasi. Sebab kekangan yang ada tidak menghalang kita untuk mencapai matlamat, iaitu operasi menjaga keselamatan negara. Yang lain yang Muhammad tanya tadi, saya boleh jawab insyaAllah. Ya, saya jemput Datuk Seri Dr. Jamaluddin bin Muhammad Jarjis. Soalan nombor 5, Yang Tua. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, wilayah ekonomi Pantai Timur ataupun ECR ini meliputi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di negeri Johor. Sejak ditubuhkan pada tahun 2008, ECR ini telah menarik pelaburan berjumlah 57.68 bilion ringgit dan melibatkan peluang pergajaan kepada 55,000 orang. Khusus kepada kawasan Yang Berhormat Rompin, ia tersenarai dalam kawasan tumpuan pembangunan Mersing Rompin, di mana aktiviti-aktiviti pelaburan adalah berdasarkan kepada sektor pertanian, perindustrian dan juga program pembangunan modal insan. Ada dua projek yang terkini sedang dilaksanakan di Rompin. Pertamanya ialah projek pembangunan ladang bersepadu nenas Rompin berkeluasan 1,500 ekar di Kampung Tanam, di mana satu syarikat induk untuk projek ini telah pun dilantik pada 6 hari bulan Mac baru-baru ini dengan komitmen pelaburan sebanyak 45.6 juta ringgit dan jangkaan jumlah pengeluaran adalah sebanyak 70,000 tan metrik setahun buah nenas yang segar jenis MD2. Yang kedua ialah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Lembu melibatkan kawasan seluas 600 ekar di Muazzam Shah, di mana satu syarikat induk bagi menjalankan operasi ini dijangka akan dilantik pada bulan Mei 2014, maknanya 2 bulan lagi. Ini melibatkan pelaburan swasta sebanyak 12 juta ringgit. Projek ini apabila beroperasi sepenuhnya pada suku tahun kedua tahun 2015, dianggarkan akan mempunyai sebanyak 1,200 ekor lembu tenusu yang akan diternak dengan jangkaan pengeluaran susu sebulan sebanyak 302,400 liter. Selain daripada itu, ECR juga mempromosikan kawasan perindustrian Muazzam Shah yang terletak di daerah Rompin sebagai sebuah destinasi pelaburan bagi sektor pembuatan. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dimajukan, memandangkan ianya telah dilengkapi dengan infrastruktur asas mengikut keperluan semasa industri. Daripada segi penyediaan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat pula, projek-projek yang dilaksanakan seperti ladang nenas tersebut telah mengambil seramai 50 orang asli tempatan untuk bekerja dengan syarikat induk, terutamanya di dalam aktiviti pembinaan, peladangan serta perkeranian. Dan jumlah pekerja dari kalangan orang asli ini dijangka meningkat apabila ladang beroperasi sepenuhnya menjelang tahun 2015. Dan bagi projek lembu tenusu tersebut pula, ia dijangka menyediakan 100 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan menjelang tahun 2020 dalam bidang profesional, teknikal, penyelidikan dan juga pekerjaan ladang. ECR juga melaksanakan program Empower ECR yang memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat luar bandar bagi memenuhi keperluan pembangunan di ECR, iaitu program latihan kemahiran dan kesawanan yang akan dimulakan bulan depan yang melibatkan 400 orang peserta. Program ini terbuka kepada semua penduduk yang berkelayakan bagi meningkatkan pendapatan melalui penempatan pekerjaan ataupun menjadi usahawan. Terima kasih. Ya, sila Rompin. Terima kasih Datuk Seri Menteri Seputih Duk Bandar yang kacau ni luar bandar cerita. Saya nak bertanya kepada kerajaan membina agensi-agensi pembangunan wilayah
yang banyak dahulu ditambah yang baru dengan koridor utara, timur, barat. Tapi dan KPI-nya syabas lah dari segi pelaburannya berbilion, jumlah pekerjaannya. Tapi saya nak bawa satu isu yang membimbangkan. Bahawa semua agensi ini masih lagi membawa pelaburan atau mujuk peluang pekerjaan masih lagi di bandar-bandar, sama ada di bandar besar mana kecil. Tetapi sekarang kita lihat tekanan dari segi sara hidup adalah di bandar-bandar. Tetapi yang penting sekarang tekanan hidup di bandar. Untuk itu saya nampak bahawa agensi pertumbuhan yang membangun pelaburan ini mesti melihat kembali bahawa sekarang elok mereka membuatkan satu dasar membawa industri ke luar-luar bandar. Bila kita KPI pelaburan, KPI peluang pekerjaan, jangan KPI kepada kawasan-kawasan yang bandar seperti Bandar Kuantan, Terengganu, Kota Baru, tapi KPI pelaburan untuk luar bandar. KPI kepada pengujuan peluang pekerjaan di luar bandar. Kerana anak muda yang saban hari sekarang keluar ke universiti, ke college, mereka akan mau kembali ke kampung mereka untuk bekerja. Tapi peluang pekerjaan tidak ada di kampung mereka. Seperti di kawasan Rompin, kawasan banyak. Untuk itu mengapa tidak agensi-agensi wilayah ni membuat satu anjakan bahawa mungkin dari segi insentifnya bagaimana membawa industri ini di kawasan luar bandar. Itu sepatutnya tujuan badan-badan baru ini. Kerana apa? Kawasan-kawasan pembangunan industri yang sentiasa mereka ada insentif tertentu. Adakah kerajaan nak melihat kembali mencari insentif tertentu untuk kawasan-kawasan luar bandar, bukan saja Rompin, banyak kawasan-kawasan luar bandar yang lain mana anak muda mahukan peluang pekerjaan daripada mereka berhijrah ke bandar. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Rompin dan terima kasih di atas malas yang diberikan. Memang kita nak pastikan bahawa kita mendapat satu pembangunan yang menyeluruh dan tidak memikirkan kawasan luar bandar. Sebab itulah kita fokuskan juga kepada kawasan-kawasan seperti Rompin. Cuma pendekatan kita selama ini ialah untuk memastikan apa juga aktiviti yang kita laksanakan ataupun promosikan adalah berdasarkan kepada value proposition dengan izin tempat-tempat tersebut dan mengambil kira infrastruktur dan natural resources yang ada di situ dengan izin. Jadi untuk kawasan Rompin sebagai contohnya, selain daripada projek pertanian yang sebutkan tadi, Rompin merupakan satu kawasan yang boleh dimajukan untuk aktiviti pelancongan seperti di kawasan hutan Endau Rompin dan juga Pulau Tioman yang dalam kawasan Rompin. Dan ini termasuklah untuk mempertingkatkan infrastruktur yang ada. Dan untuk peluang industri, kita sedar boleh dipertingkatkan lagi. Jadi itu kita akan melihat mana juga kawasan yang boleh dibangunkan dan menarik industri akan dibawa kepada kawasan luar bandar seperti yang disarankan. Terima kasih. Ya, Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Diptua. Dan terima kasih kepada Yang Menteri kerana menjawab dan Rompin yang membuka ruang untuk ECR ni. Ya berhormat Datuk Yang Ketua, ECR Wilayah Ekonomi Pantai Timur ni adalah satu projek yang memang baik untuk menambahkan pelaburan terutamanya di negeri-negeri Pantai Timur. Termasuklah Kelantan, masih lagi di dalam Pantai Timur semenanjung Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang Ketua, saya ingin tahu mengenai perancangan ECR ni untuk mempertingkatkan pelaburan ataupun memulakan pelaburan di satu-satu kawasan di dalam kawasan ECR ni. Salah satu daripada elemen penting ataupun satu katalis kepada pembangunan pelaburan ini adalah pembinaan lebuh raya. Jadi dalam konteks ECR ini lebuh raya Pantai Timur, LPT. Saya ingin tahu daripada pihak Kerajaan Persekutuan sejauh mana perkembangan pembinaan LPT fasa ketiga, iaitu daripada Besuk ke sempadan Thailand melalui Kota Baru dan juga Tumpat dalam perancangan kerajaan. Sedangkan daripada rekod saya yang saya ada, Yang Berhormat Menteri Kerja Raya pada 4 hari bulan 12 tahun 2005, pada masa itu Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Sami Velu menjanjikan fasa ketiga ni akan bermula
secepat mungkin pada masa itu. Tetapi sampai sekarang ini pembinaan LPT sambungan ini fasa 3 ini masih belum berjalan, walaupun ECAR bukan agensi yang bertanggungjawab. Tapi saya kira ECAR boleh memberi strong recommendation dengan izin kepada kementerian berkenaan atau kerajaan pusat untuk mempercepatkan pembinaan ini dan juga pelaburan secara umumnya. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Ketua Baru. Tuan di Pertua, untuk kita menjalankan aktiviti kita di wilayah tersebut, kita memerlukan kerjasama yang penuh daripada kerajaan-kerajaan negeri, dan untuk itu kita kalau dapat lebih kerjasama yang lebih baik, kita dapatlah membangunkan. Untuk di negeri Kelantan, kita sedang membangunkan pelabuhan Tok Bali, dan ini akan dipertingkatkan lagi. Dan untuk projek lebuh raya Pantai Timur itu, minta maaf, saya tidak ada maklumat itu. Saya akan minta rakan saya, Menteri Kerja Raya, untuk memberikan maklumat kemudian. Terima kasih. Ya, saya jemput Puan Najah Fauziah binti Saleh. Fauziah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tujuan kita menganjurkan Rural Business Challenges dengan izin ialah untuk menjana peluang pekerjaan dan perniagaan di kalangan masyarakat dan juga kawasan luar bandar. Secara keseluruhan, kesemua 11 pemenang RBC 2012 berjaya mewujudkan hampir 400 peluang pekerjaan baru sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dan lebih separuh daripada jumlah ini merupakan belia di kawasan setempat dengan pendapatan bulanan dari RM700 sehingga RM2,500 sebulan. Dalam masa yang sama, lebih 50 usahawan baru dari bidang yang berbagai telah pun memulakan perniagaan masing-masing dalam tempoh masa setahun. Selain itu, pembekal-pembekal barangan dan perkhidmatan kepada pemenang RBC turut mendapat limpahan manfaat daripada program ini dalam melengkapkan rantaian pembekalan ataupun supply chain bagi industri yang terlibat. Kebanyakan pembekal tersebut merupakan syarikat-syarikat tempatan yang menerima peluang perniagaan secara tidak langsung daripada program RBC ini. Antara lain, produk-produk keluaran pemenang-pemenang RBC dapat dipasarkan dengan lebih meluas di pasaran dalam negara atau juga diekspor ke luar negara berikutan permintaan yang baik secara kemampuan pengeluaran produk-produk itu. Sehingga kini seramai 3,855 usahawan belia dari luar bandar telah menjalani kursus keusahawanan yang dianjurkan oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan wilayah yang memberikan pelbagai latihan dan juga pendedahan kepada mereka. Berhubung kait dengan program Desa Lestari adalah merupakan salah satu transformasi baru dalam pelaksanaan program ekonomi di luar bandar, yang mana kampung-kampung yang terpilih perlu melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkomuniti melalui platform koperasi. Di antara projek yang telah berjaya dilaksanakan adalah seperti projek ternakan lebah kelulut yang merupakan salah satu projek ikon KKLW yang berpotensi tinggi bagi menjana pendapatan produk luar bandar. Projek ini bercirikan pulangan cepat ataupun quick win, kos rendah ataupun low cost yang berimpak tinggi seperti yang dihasratkan dalam GTP. Melalui projek ini sebanyak 22 buah kampung yang terlibat menerima manfaat dengan anggaran pendapatan tahunan kepada koperasi sebanyak RM100,000 setahun bagi minimum 100 serang koloni lebah kelulut yang diusahakan, di mana hasil keuntungan tersebut akan dinikmati oleh penduduk kampung melalui agihan dividen oleh pihak koperasi. Bagi merancangkan lagi aktiviti pelancongan desa di kampung-kampung Desa Lestari, KKLW turut menyediakan kemudahan untuk menarik taraf dan membina prasarana-prasarana pelancongan sedia ada kepada 14 buah kampung yang berdaftar di Kementerian Pelancongan, termasuklah pembinaan chalet, pembinaan kenderaan, pembelian kenderaan, naik taraf landscape kampung, pembelian kostum bagi aktiviti seni, alat muzik tradisional dan permainan tradisional. Dengan pelaksanaan program ini, hanya bukan saja dapat mewujudkan rantaian peluang pekerjaan, malah turut meningkatkan pendapatan kepada penduduk kampung, terutamanya kepada golongan wanita dan belia yang di bawah kendalian koperasi kampung.
Antara kampung-kampung yang terlibat adalah Kampung Parit 7, Sekincang, Selangor, Kampung Batu Putih, Kinabatangan, Sabah dan Kampung Lonek, Jempul, Negeri Sembilan serta dianggarkan mampu mencapai purata perolehan kepada koperasi antara 100 hingga 800 ribu setahun. Terima kasih. Ya, sila Kuantan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Dipertua, saya ingin mendapat maklumat lebih lanjut lagi bagaimana kriteria memilih kampung-kampung. Apa dia yang membuatkan kementerian memilih satu kampung berbanding dengan kampung yang lain. Dan bagaimanakah penyertaan, ya, kalau sekiranya kampung itu ingin turut serta, adakah boleh kampung itu membawa proposal kepada Yang Berhormat Menteri dan kementerian. Contoh, di Kuantan. Di Kuantan, seperti Yang Berhormat Rompin kata, ini bandar. Tetapi dalam kawasan Parlimen Kuantan itu ada beberapa kampung di sempadan dengan pekan. Mereka ini seolah-olah terlalu jauh daripada bandar Kuantan, sedangkan dalam 30 km saja daripada bandar. Dan saya lihat langsung tidak ada pembangunan, bukanlah langsung tak ada pembangunan, maksudnya seolah-olah terlalu jauh daripada bandar. Dan mereka pergi ke sekolah di pekan, mereka berinteraksi, pergi pasar di pekan, ya, sebab dia dekat boundary. Tapi oleh kerana ia dalam kawasan Parlimen Kuantan, ya, jadi the divide antara penduduk di bandar dan di kampung tersebut, Kampung Ubai, Kampung Cuk Palu ni terlalu besar jurangnya. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya, bolehkah kalau mana-mana ahli parlimen, ya, membawa cadangan kepada kementerian untuk membawa projek-projek desa lestari ini kepada kementerian supaya kita boleh bincang sama-sama bagaimana kita nak membangunkan kampung-kampung tersebut, atau kementerian pilih sendiri, ataupun kementerian pilih yang mana kroni ke. Yang ni yang saya nak tanya betul-betul. Ya, saya nak tanya betul-betul pada menteri, saya nak dengar pada menteri sama ada menteri ke kementerian boleh memberi ruang dan peluang, ya, kepada ahli-ahli parlimen ataupun kawasan-kawasan parlimen yang diwakili oleh pembangkang. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Ini sangkaan jahat ni. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Kuantan yang membangkitkan apakah sebenarnya kriteria yang diperlukan untuk kita menyenaraikan kampung-kampung ini sebahagian daripada kampung yang boleh menyertai program Desa Lestari. Ada beberapa kriteria yang kita tekankan. Pertama, daripada sudut contohnya kampung-kampung ini tersenarai yang dahulu penerima daripada kampung Anugerah Desa Cemerlang contohnya, ya, dan juga Desa Komuniti Bistari, ya, di antara kampung-kampung yang kita dah kenal pasti ada keupayaan mereka untuk kita tingkatkan, ya, daripada kampung yang mungkin taraf dari segi pembangunannya dan peluang perniagaan, peluang pekerjaannya tak seberapa. Jadi untuk memungkinkan supaya kampung ini dapat kita lonjatkan, kita ada tempias dia bukan hanya dari segi belia-belia yang ada di situ, bahkan juga pembangunan, kemajuan dan spill over dengan izin dari segi perniagaan yang ada dapat kita tingkatkan. Dan di samping itu juga ia mempunyai sekurang-kurangnya 30% contohnya, ya. Itu beberapa kriteria, ada beberapa kriteria yang kita letakkan untuk memungkinkan dia boleh dikenal pasti sebagai kampung yang akan disenaraikan untuk menyertai Desa Lestari ini. Contohnya 30% daripada belia-belia ini berkecimpung, ya, yang kita katakan produktif belia. Dan ini kita jana supaya apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rompin juga, supaya tak beralih, ya, penghijraan belia-belia yang produktif ini daripada luar bandar masuk, ya, kekal di peringkat di luar bandar, ya. Kena kita yakin bahawa kemudahan dan resources dengan izin di peringkat luar bandar ni tak lagi kita exploit semaksimum mungkin. Bukan hanya dari segi raw material yang ada, potensi yang ada, malahan juga tenaga pekerja yang ada. Jadi untuk mengelakkan supaya penghijraan ini, maka kita kenal pasti itu merupakan di antara kriteria-kriteria yang kita letakkan. Dan di samping itu, kita tidak ada kroni dengan izin Tuan Yang Ketua nak memilih, kerana ini kampung, semua kampung. Kalau kroni ada, maka dengan itu Kelantan kita ditinggalkan dah. Malahan di antara negeri yang saya bagi perhatian, ialah negeri Kelantan. Dari segi peruntukan, kemajuan, termasuk jambatan Hak Pulau Pinang pun. Kalau kita bukanlah kerajaan ini zalim, bukanlah kerajaan ini ada kroni dia, jambatan kita belanja berbilion ringgit, ya, yang sokong Barisan Nasional pun tak dapat bilion ringgit seperti Pulau Pinang pun. Tak ada kezalimannya,
ya, jangan sedap kata nak menungging jari kepada mana-mana pihak. Mengukur kita, mengukur dengan kebenaran, bukan hanya dengan ucapan, bukan dengan isunya, ya. Maka dengan itu saya katakan bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan yang berhormat terbuka. Pejabat saya tak ada, kalau perlu nak kemukakan, asalkan dia termaktub dan yang seperti yang saya katakan, senarai itu membolehkan mereka memenuhi syarat-syarat untuk kita senaraikan, tak jadi masalah. Sama ada daripada Kuantan kah, sama ada daripada Kelantan kah, sama ada dari Perak kah, insya-Allah, ya. Selaku menteri yang bertanggungjawab, saya akan bagi ruang untuk membolehkan senarai ini kita dapat lakukan. Terima kasih. Ya, Jelantut. Terima kasih Datuk Menteri Pertua. Terima kasih Pak Menteri. Program Desa Lestari dan program Rural Business Challenge ataupun RBC merupakan program yang amat memberangsangkan dan memberi impak yang positif terhadap pembangunan luar bandar. Ya. Persoalannya, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah bilangan program yang telah kita jalankan dan adakah kerajaan berhasrat untuk meneruskan program ini, terutamanya kepada kawasan-kawasan parlimen yang masih lagi belum ada, khususnya seperti di kawasan parlimen Jerantut serta Kuala Kerau dan juga Kuala Lipis. Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat membangkitkan sebenarnya memang niat kerajaan untuk memperluaskan kegiatan ini sampai ke peringkat luar bandar. Ini yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita nak pertingkatkan kegiatan bukan hanya pembangunan dari segi physical development dengan izin, bina jalan, buat lampu, bekalan air. Sudah sampai ketika kita perlu padatkan luar bandar dengan kegiatan ekonomi yang ada untuk memungkinkan supaya masyarakat luar bandar dan juga belia-belia luar bandar tidak berhijrah daripada luar bandar ke dalam bandar. Maka dengan itu berbagai program yang kita lakukan, ya, kegiatan. Contohnya dalam usaha kita untuk membangkitkan dalam bidang keusahawanan. Rural Business Challenge yang kita wujudkan, ya, disepadukan dengan Desa Lestari ini. Contoh dalam konsep yang kampung di Desa Lestari ini, di Kinabatangan, satu tempat di mana koperasi yang berfungsi di situ. Dan manfaat dia dalam homestay contohnya kepada masyarakat di situ, dan dia berhubung, kita akses sampai ke luar negara. Ada pelancong yang datang daripada luar negara dan menginap di situ beberapa hari. Dan ini kegiatan-kegiatan bukan hanya dari segi pelancongan, kegiatan ternak telur asin masin di Perak, berbagai-bagai kegiatan yang kita yakin mempunyai potensi bukan hanya dari segi pulangan perniagaan, bahkan juga dari segi pekerjaan kepada belia-belia kita di peringkat luar bandar. Terima kasih. Ya, sila Masjid Tanah. Oh, terima kasih Timbalan Speaker kerana memberi saya peluang. Saya tertarik dengan projek program Desa Lestari ini sebab kampung saya salah satu yang mendapat manfaat serta kelebihan daripada program ini, yang mana bukan mudah untuk mendapat, saya difahamkan bukan mudah untuk mendapat program ini kerana antara salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah mesti mendapat kriteria ataupun anugerah di peringkat negeri ataupun di peringkat ni, dan saya mendapatnya kerana anugerah peringkat belia. Kami pernah memenangi anugerah belia di peringkat negeri Melaka. Okey, soalan saya, apakah pemantauan yang boleh kementerian lakukan supaya 4 juta yang diberikan kepada kampung-kampung yang terlibat ini dapat dimanfaatkan dalam program jangka masa panjang agar belia-belia yang diberikan bantuan ataupun diberikan pendedahan dalam program kelulut dan sebagainya, mereka ini tidak terbiar begitu saja. Dan yang kedua, adakah 40 kampung awal yang diberi program ini akan dijadikan sebagai kampung angkat ataupun diberikan fokus penumpuan untuk mereka dijadikan sebagai ikon kepada kampung-kampung lain pada masa akan datang? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat dari Majlis Tanah, Masjid Tanah. Dan pertama, memang kita akui dan saya setuju bahawa kampung-kampung yang dah memenangi anugerah ini, maka kita akan letakkan sebagai ikon, menjadi pencetus semangat dan incentivize dengan izin kampung-kampung yang lain. Dalam sudut pemantauan yang kita lakukan, berbagai landasan yang kita guna pakai, membabitkan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang lain.
dan termasuk pihak swasta, contohnya dari segi pengagihan kewangan yang ada, pembelian peralatan yang kita nak pastikan supaya peralatan itu bersesuaian, bertepatan dengan keperluan apa bidang kampung yang sebenarnya yang kehendaki supaya boleh memajukan. Bukan kita nak lakukan. Banyak pengalaman kita daripada dahulu. Bantuan 4 juta, bantuan berapa juta ringgit yang kita salurkan kepada masyarakat di peringkat luar bandar, dan kita nak pastikan supaya pada setiap bulan satu jawatan kuasa khas yang diketuai oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar memantau perkembangan kemajuan apa sudahnya dari segi peluang pekerjaan, apa sudahnya dari segi ulangan pendapatan yang diperolehi oleh kampung-kampung ini, sama ada peningkatan ataupun tidak. Kalau sekiranya ada sedikit kegagalan, maka jawatan kuasa ini akan memastikan kita akan pantau dan membantu mereka. Ya, bukan setakat when there's a failure dengan izin, lepas itu kita close the door, tidak. Ya, kita tak akan tutup untuk memastikan supaya ada ruang bagi mereka untuk mempertingkatkan kesalahan, kesilapan yang mereka lakukan supaya ianya tidak akan melencong. Ya, dari segi bantuan yang kita lakukan, kena niat kita untuk pastikan supaya pembangunan kampung-kampung ini dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Datuk Yang Pertama. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Ketua, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Sibuti yang menanyakan soalan. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pihak kementerian melalui agensi di bawahnya seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Multimedia Development Corporation ataupun MDEC telah mengambil pelbagai inisiatif bagi menggalakkan penglibatan golongan pelajar sekolah, mahasiswa, IPTA ataupun IPTS ataupun individu dalam pembangunan perisian telefon pintar untuk Android dan iOS. Di bawah agensi MDEC, antaranya adalah program dengan izin Integrated Content Development Program ataupun ICONNEPS. Program ini diperkenalkan pada tahun 2009 yang menyasarkan individu termasuk golongan pelajar untuk membangunkan perisian dan kandungan untuk platform telefon pintar seperti iOS, Android dan BlackBerry, dan terkini untuk platform Windows Phone 8. Program ini menawarkan bantuan kewangan yang merangkumi yuran latihan, pembelian perisian pembangunan, pembelian kit pembangunan perisian pihak ketiga, program pementoran serta yuran dengan izin online placement untuk perisian yang telah dibangunkan di Apple Store, BlackBerry, App World, Google Play, Windows Stores, Android Market dan lain-lain platform pembelian perisian kandungan telefon pintar secara dalam talian. Selain ini, daripada itu, pihak kerajaan melalui SKMM juga turut menyediakan insentif grant kandungan dan aplikasi yang kreatif dan inovatif ataupun Magica yang merupakan grant untuk para pelajar IPT menghasilkan projek-projek berkaitan kandungan dan aplikasi mudah alih untuk platform Android dan iOS yang berkualiti dan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Galakan mengenai pembangunan kandungan juga turut dibuat menerusi pertandingan dan bengkel-bengkel dan juga seminar mengenai peluang pembangunan kandungan. Buat masa ini, pihak kerajaan tidak bercadang untuk memperkenalkan dana baru, memandangkan dana yang sedia ada telah banyak membantu sektor industri pembangunan kandungan, terutamanya dalam aspek pembangunan kemahiran dan peningkatan jumlah kandungan. Terima kasih. Ya. Sila Sibuti. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Yang Pertama atas jawapan yang diberi jelas dan terang. Ulasan seperti yang kita ketahui, negara Amerika, Hong Kong, Australia dan lain-lain mempunyai aplikasi-aplikasi apps dan penggunaan oleh mereka menerusi agensi kerajaan yang sesuai dengan keadaan semasa di dunia pada hari ini. Maka kita hendak tahu bagaimanakah harapan belia kita, apakah mekanisme yang sedia ada untuk memasarkan produk-produk yang telah dibangunkan oleh golongan ini dan dipasarkan di tempatan dan pasaran dunia, dan apakah pengiktirafan
yang bakal diterima oleh mereka jika berjaya memasarkan produk mereka ini. Sekian, terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat juga, di bawah program Icon NAPS, antara pencapaian utama yang telah kita lakukan ialah di mana kita telah menyediakan khidmat latihan kepada 488 individu yang menyertai program ini. 488 100 perisian di bawah platform iOS, 38 perisian di bawah platform Android, 178 perisian di bawah platform Windows Phone 8, 108 perisian di bawah platform BlackBerry. Dan di bawah program Icon ini juga, untuk makluman Yang Berhormat, ada beberapa perisian yang telah berjaya dipasarkan, seperti Chinese Zombie War 2 di bawah iOS, Talking Rocky, The Dinosaur dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, untuk makluman Yang Berhormat juga, pihak kementerian melalui juga dengan pihak-pihak industri, kita telah mengadakan program seperti hackathons, iaitu program kerjasama dengan penyiar, syarikat telco dan juga agensi kerajaan, di mana menawarkan derma siswa untuk melanjutkan pelajaran diploma vocational atau procedure selama 6 bulan dalam bidang animasi, 2D, 3D dan kesan visual. Dan setiap pelajar diwajibkan membangunkan sekurang-kurangnya satu harta intelek sendiri sepanjang tempoh kursus tersebut. Dan kalau kita lihat pelbagai program yang diadulkan ini adalah sebagai memberi pendedahan dan persediaan kepada pihak graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dalam industri kreatif. Dan di samping itu juga, kita ada menawarkan derma siswa kepada graduan muda dan juga lepasan sekolah, di mana dengan program-program yang dianjurkan ini sedikit sebanyak dapat memberikan mereka pendedahan apabila mereka memasuk di dalam alam pekerjaan. Dan sebagai tambahan juga, untuk makluman Yang Berhormat, pihak Suruhanjaya ada juga memperuntukkan dana, iaitu dana pembangunan industri kreatif yang sejumlah 100 juta, di mana ianya adalah untuk tempoh 3 tahun bermula pada tahun 2011, di mana ianya bagi mudah cara dan menggalakkan penglibatan rakyat Malaysia dalam penciptaan dan penerbitan kandungan multimedia yang kreatif, asli, inovatif serta mempunyai nilai pasaran global. Sekian, terima kasih. Ya, Putih. Terima kasih Datuk Ni Pertua. Saya mau tanya soalan tambahan ni bersama dengan soalan 3 tadi. Ini yang berkenaan dengan yang mana telefon bergerak kita dan juga penyalahgunaan Facebook kita. Sekarang ada satu posting yang menyatakan dengan gambar saya dan nama saya, yang katakan siapa boleh menafikan kalau saya kata kejadian pesawat MH370 yang hilang itu didalangi oleh pengganas Muslim YB Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputih. Ini diedarkan melalui handphone, Facebook, dan ia berasal daripada kami yang Facebook kami mau DAP diharamkan seumur hidup, dan juga Facebook anti DAP Club dan juga kuncu-kuncu UMNO yang lain. Jadi sekarang ialah sebelum hari raya, pada 2 hari sebelum hari raya lepas, saya buat satu laporan kepada SKMM tanpa laporan polis tentang posting. Putih. Saya faham soalan nombor 3 dah berlalu ni. Ni soalan nombor 7. Ya, berkaitan. Berkenaan dengan sila tumpul soalan nombor 7. SKMM. Tadi ni betul. Satu lagi posting itu, saya mau wang zakat diberi kepada orang Cina. Yang mana langsung saya tak buat kenyataan. Kedua-dua ni kami dah hantar kepada SKMM. Soalan saya ialah, apakah SKMM ini serius menangani aduan yang penyalahgunaan Facebook, mobile phone dan sebagainya ini, aduan yang dibuat daripada Pakatan Rakyat. Jadi saya rasa ini satu perkara yang serius kerana dia diedarkan, disebarkan dengan seriusnya. Apakah peranan SKMM? Adakah mereka adil bila menangani aduan daripada pihak sini, atau hanya terima aduan daripada pihak Barisan Nasional saja? Terima kasih. Ya. Sedikit nasihat untuk Yang Berhormat Seputih lah. Kalau kita rasa kita tak perlu buat, jangan buat. Jadi apabila kita buat benda ni yang menyusahkan memang orang tak pernah Jadi, saya buat. saya rasa saya tak boleh jawab soalan ni, saya dah jawab tadi lah. Ini jawapan apa memang ni? tak buat. Jangan salah tuduh begini. Macam mana nak jawab? Saya jemput Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Sila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, Malaysia berhasrat untuk menjadikan sebuah negara maju yang inklusif dan mampan serta mempunyai masyarakat yang stabil, aman, bersatu padu dan berdaya tahan menjelang 2020 ataupun 2020. Cabaran utama yang dihadapi dalam mencapai wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju sains, progresif, yang berinovasi dan berpikiran ke hadapan. Di samping menjadi pengguna teknologi, mereka juga merupakan penyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi di masa depan. Cabaran ini memberikan penekanan kepada peranan sains, teknologi dan inovasi, khususnya dalam menghadapi perubahan global yang kompetitif dan mencabar. Menyadari bahawa STI merupakan asas penggerak untuk mencurahkan landscape sosioekonomi negara, maka adalah penting STI diperkukuhkan dan diarus perdanakan ke semua sektor dan peringkat dalam agenda pembangunan negara. STI seharusnya diamalkan secara menyeluruh dan melibatkan setiap rakyat Malaysia. Tuan Yang Dipertua, pada tahun 2012 Malaysia telah menjadi salah satu daripada 15 negara yang paling berdaya saing di dunia dengan menduduki tangga yang ke-14. Ini mengikut kajian World Competitiveness Yearbook 2012 yang dijalankan oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Malaysia berhasrat untuk menjadikan antara 10 negara paling berdaya saing di peringkat global menjelang 2020. Dalam hal ini, Malaysia hendaklah lebih berinovasi dengan berlandaskan asas saintifik yang kukuh. Untuk itu, pemperkasaan, perkongsian dan daya tahan, jalinan hubungan serta saling kebergantungan di semua peringkat masyarakat adalah amat penting untuk dipupuk. Perubahan landscape global merupakan satu cabaran negara bukan saja kepada kerajaan tapi juga kepada industri, universiti, institusi penyelidikan dan ekosistem STI keseluruhannya. Oleh itu, pengubahan dasar sains, teknologi dan inovasi negara ataupun DSTIN yang mengambil pendekatan holistik dan bersepadu adalah tepat pada masanya. Pendekatan masa lampau walaupun telah mendatangkan sebagian hasil, namun dia tidak memenuhi hasrat yang diharapkan. Oleh demikian, Tuan Yang Dipertua, maka pada 27 hari bulan Mac 2013, dasar sains, teknologi dan inovasi telah diluluskan oleh Jemaah Menteri. Dasar ini menggambarkan agenda untuk memacu Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih kompetitif dan cekap melalui asas STI yang kukuh. Dasar ini dirumus berdasarkan pencapaian, cabaran dan iktibar yang diambil dari pelaksanaan dasar terdahulu, yang menggariskan hala tuju pelaksanaan STI bagi mewujudkan sebuah negara maju sains untuk transformasi sosioekonomi dan pertumbuhan inklusif. Dasar ini bertunjang kepada 5 asas kukuh, yaitu yang pertama ialah STI untuk dasar, yang kedua dasar untuk STI, yang ketiga ialah komitmen industri kepada STI, yang keempat tadbir urus STI, dan yang kelima ialah STI untuk membentuk masyarakat yang stabil, aman, makmur, bersatu padu dan berdaya tahan. Berlandas kepada 5 asas tersebut, dasar ini memberi fokus kepada 6 teras strategik seperti berikut. Yang pertama ialah untuk memajukan bidang-bidang penyelidikan dan pembangunan saintifik dan sosial dan pengkomersialan. Yang kedua ialah membangun dan memupuk dan menggilap bakat. Yang ketiga, menggiat dan mencerdaskan industri. Yang keempat ialah mentransformasikan tadbir urus STI. Dan yang kelima, menggalak dan memupuk kesejahteraan STI. Yang keenam ialah mengukuhkan hubungan strategik antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, untuk merealisasikan dasar sains, teknologi dan inovasi negara ini, pelan tindakan yang mengandungi berbagai projek dan aktiviti yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga tahun 2020.
Menyadari betapa pentingnya pembudayaan dan kesedaran awam terhadap STI dalam pembangunan keseluruhan masyarakat dan negara, ianya telah dimasukkan sebagai salah satu daripada 6 teras strategik di STI dengan tajuk menggalak dan memupuk kesedaran STI. Teras strategik ini memberi fokus dan memupuk budaya STI di semua peringkat masyarakat bagi memajukan budaya pemikiran saintifik, kreatif dan inovatif di kalangan rakyat Malaysia. Menerusi pelaksanaan plan tindakan yang telah dirancangkan di bawah teras strategik tersebut, kasan jangka pendek dan panjang yang dapat dikecapi ialah tahap kesedaran, minat masyarakat dan persepsi positif terhadap STI dapat dipertingkatkan. Inisiatif pembudayaan STI ini penting dalam mewujudkan ekosistem masyarakat maju sains, inovatif dan progresif. Seterusnya STI ini dapat dihayati untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Ini juga dijangka meningkatkan lagi minat belajar dan kerinduan mencaburi kerjaya dalam bidang STI. Seterusnya industri berkaitan STI dapat diperkembangkan dengan pesatnya. Sekali Tuan Yang Dipertua, kefahaman rakyat dalam STI yang diperolehi menerusi inisiatif pembudayaan STI ini juga penting kerana ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih objektif dan dapat menilai projek program yang diterajui oleh kerajaan atau swasta berdasarkan fakta-fakta saintifik. Sekian. Ya, baiklah Yang Berhormat, selesai sudah sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Seterusnya. Aturan urusan mesyuarat